إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid yang cikgu kasihi sekalian? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sihat walafiat. Bagaimana pengalaman kamu dalam bulan Ramadan ini, berpuasa dalam bulan Ramadan? Mudah-mudahan kamu teruskan bersemangat untuk meningkatkan amal ibadat dalam hari-hari yang mendatang dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Hari ini cikgu nak berkongsi dengan kamu 5 perkara berkaitan tentang bagaimana Ramadan membentuk kepribadian. Ya, mudah-mudahan bual bicara kita ini Allah kira sebagai satu bisikan-bisikan yang menyeru kepada kebaikan antara sesama manusia. Kerana Allah sebut la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan manusia melainkan mereka yang menyeru kepada amalan bersedekah, mereka yang menyeru kepada amal kebaikan dan juga mereka yang memperdamaikan antara sesama manusia. Ya, insya-Allah. Daripada 5 perkara yang cikgu nak kongsikan ini, yang pertama sekali ialah jadikan Ramadan ini sebagai platform untuk berhijrah kepada keadaan yang lebih baik. Ya, seringkali Ramadan datang setiap tahun. Persoalan yang perlu kita muhasabah diri, bertanya kepada diri sendiri, apakah aku ini menjadi individu yang lebih baik selepas berakhirnya Ramadan, atau aku ini menjadi individu yang sama saja, baik datang Ramadan, baik ada Ramadan, baik tak ada Ramadan, ke aku ni sama saja, ataupun aku ini menjadi individu yang lagi teruk apabila berakhirnya Ramadan berbanding dengan sebelumnya. Jadi persoalan ini perlu ditanya, perlu kita muhasabah diri sendiri, tepuk dada, tanya iman. Jadi untuk itu kita ambil peluang dalam keberkatan bulan Ramadan ini, kita menjadikan Ramadan ini sebagai titik tolak, platform untuk kita berhijrah kepada keadaan yang lebih baik. Ya, bulatkan tekad, tanamkan azam dan niat, dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai insan yang baik daripada yang sebelumnya. Ya, kerana Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Setiap perbuatan itu mesti bersertakan dengan niat, dan Allah bagi ganjaran terhadap apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah dia kerana untuk mencari redha Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapat redha Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Ya, yang kedua, cikgu nak berkongsi. Yang kedua, Ramadan merupakan bulan penyucian jiwa. Ya, dalam keadaan kita puasa, menahan lapar dan dahaga, keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat akan menurun, nafsu terkawal. Ya, kerana hati kita ini bersih, hati ini dijaga. Hati ini merupakan raja yang akan mempengaruhi anggota tubuh badan yang lain. Baik hati, maka baiklah tangan. Baik hati, maka baiklah kaki. Baik hati, maka akan terkawallah mulut, lidah, mata, telinga dan sebagainya. Kerana Nabi sebut inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dalam tubuh badan manusia ini ada seketul daging. Kalau baik, maka keseluruhanlah baik jasad itu. Kalau buruk, maka buruklah keseluruhan jasad itu. Itulah dia hati. Jadi mudah-mudahan hati kita ni yang bersih ini, kita ambil peluang untuk menjadi individu yang baik selepas berakhirnya Ramadan. Yang ketiga ialah
Ramadan membentuk kehidupan yang berkualiti. Bagaimana kehidupan yang berkualiti dapat dibentuk melalui Ramadan? Sudah pastilah individu ini menjaga amal ibadatnya. Dia jaga solat, dia jaga puasa, dia jaga Qurannya, dia jaga hubungan dengan Allah, dia jaga hubungan sesama manusia, dan keseluruhan kehidupannya itu pasti berkualiti. Kerana itu Islam mengajar ihsan. Ihsan ni apa? Ihsan ini dia menjamin kualiti suatu ibadah. Kerana itu apabila ditanya, Nabi sebut fa'akhbirni. Apabila ditanya fa'akhbirni anil ihsan, Nabi jawab apa? Nabi jawab anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini ialah kamu beribadat. Kamu beribadat seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hakikatnya memang kita tak nampak. Jadi maksudnya kita kena, selepas itu kita kena meyakini, ingatlah bahawasanya Allah nampak kamu, Allah tengok ibadat kamu. Sebagai seorang yang bertakwa, sudah pastilah dia akan betul-betul takwa, kena buat amal ibadat ni yang sebenarnya, kena ikhlas dan jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi kena sebenar-benar takwa, puasa betul-betul, baca Quran betul-betul, solat betul-betul, insya-Allah kualiti ibadat kamu akan menjadi tip-top. Seterusnya akan menjurus kepada kehidupan yang berkualiti, insya-Allah. Jadi yang keempat ialah Ramadan merupakan bulan penawaran. Penawaran dari segi ganjaran yang Allah sediakan ke atas hamba-hambanya. Kita seringkali diberitahu oleh guru kita tentang Ramadan pada awalnya itu rahmat, di pertengahannya itu Allah ampunkan segala dosa, dan di akhirnya pembebasan daripada api neraka. Ini semua tawaran-tawaran yang Allah sediakan untuk hamba-Nya. Allah Maha Pemurah. Selain daripada itu, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 tahun. Jadi semua ini kita yakin kita kena kejar ganjaran yang hakiki, yang tidak ternilai dari segi wang ringgit. Pernah satu ketika seorang lelaki bertemu dengan baginda Rasul, dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah?" Lelaki ini tanya, kalau aku melaksanakan solat yang telah difardukan kepada aku, aku berpuasa dalam bulan Ramadan, aku menghalalkan perkara yang halal, aku mengharamkan perkara yang haram, aku tidak menambah daripada sesuatu yang lain, apakah aku ini masuk syurga? Nabi sebut apa? Nabi sebut na'am. Jadi sudah pasti janji Allah kepada hamba-Nya ini sudah pasti Allah tunaikan. InsyaAllah kita akan berusaha untuk mendapatkan ganjaran yang Allah tawarkan. Yang kelima ialah jawapannya Allah sayang kita. Kita bersangka baik bahawasanya Allah pilih kita, Allah sayang kat kita untuk kita memperbetulkan kesilapan kita yang lalu. Tidak semua orang yang mendapat ruang dan peluang yang Allah bagikan untuk memperbetulkan keadaan. Kerana ramai orang yang merindui Ramadan, sangat rindu Ramadan. Tetapi apabila tibanya Ramadan, Allah sudah tarik nyawanya, Allah panggilnya, maka tak sempat dia untuk menikmati Ramadan itu. Ada orang yang dah masuk Ramadan, memang nak berpuasa, nak meningkatkan amal ibadat dalam bulan Ramadan, tetapi apabila tiba masanya, Allah uji dengan ujian kesihatan, yang menjadikan terbatasnya apa yang telah kita rancangkan. Jadi dengan ruang peluang yang ada Allah bagi ini,
kita cuba untuk memperbaiki kesilapan kita yang lalu. Yang lepas, biarkan yang lepas. Yang akan datang belum tahu lagi, ya, bila kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan ruang yang ada ini, kita ambil dan kita jangan tangguh. Jangan tangguh-tangguh untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya. Jangan tunggu Ramadan akan datanglah baru kita nak betul-betul buat. Jadi Ramadan yang ini buatlah yang terbaik. Kerana Nabi bagi peringatan, khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Jaga-jaga, jangan bertangguh dalam nak buat satu yang baik, kerana sementara kamu sihat sebelum datangnya sakit, sementara kamu hidup sebelum datangnya mati. Ya, jadi insya-Allah kita akan cuba untuk menjadi individu yang lebih baik dalam kesempatan Ramadan pada tahun ini. Jadi segala kelemahan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Jadi yang lebih kesempurnaan, luasnya ilmu Allah itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu. Aku hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.